apabila umatku telah melakukan 15 perkara, maka bala pasti akan turun kepada mereka. Apa jua lah kalau tanda kiamat kecil, kalau kita bilang hari ni berlaku-berlaku dah, kata ulama-ulama. Laki-laki memakai sutera berlaku tak lah ni? Berlaku. Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tamanya marilah kita sama-sama memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia daripada Allah Ta'ala mengizinkan kita sekali lagi pada malam ini bersiar secara online di majlis ilmu. Kita harapkan pertemuan kita pada malam ini mengundang rahmat dari sisi Allah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan kepada kita keberkatan, pahala dan istiqamah dalam melakukan amal-amal salih. Dan kita harapkan mudah-mudahan ianya memberi keuntungan pada hari kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di Yaumul Mahsyar nanti insya-Allah. Jadi insya-Allah tazkirah pada malam ini sebagaimana yang dipaparkan i'lan di dalam Facebook. Kuliah pada malam ini berkait dengan hadis-hadis pilihan akhir zaman, yang mana insya-Allah saya akan baca satu hadis yang diambil dari kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman yang disusun oleh Al-Fadhil Ustaz Tuan Guru Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan ianya memberi faedah dan juga peringatan kepada kita semua insya-Allah. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Katanya tuang pengarang rahimahullahu ta'ala, satu hadis yang berbunyi an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fa'alat ummati 15 khaslatan hallat bihal bala qila wa ma hiya ya Rasulullah qala idza kana al-maghnamu duwala والأمانة مغنمة والزكاة مغرمة وأطاع الرجل زوجته وعقى أمه وبر صديقه وجفى أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم قومي أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القيان
والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خصفا أو مسخا. Rawahu Tirmizi. Artinya daripada Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila umatku telah melakukan 15 perkara, maka bala pasti akan turun kepada mereka. Iaitulah yang pertamanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila harta kekayaan negara beredar di kalangan orang-orang yang tertentu sahaja. Yang keduanya, apabila amanah dijadikan sumber keuntungan. Yang ketiganya, zakat dijadikan hutang. Yang keempat, suami mengikuti kemahuan isteri. Yang kelima, anak derhaka kepada ibunya, sedangkan ia melakukan baik terhadap temannya. Yang ketujuh, apabila anak-anak menjauhkan diri daripada ayahnya. Yang ke-8, apabila suara-suara ditinggikan di masjid. Yang ke-9, yang menjadi ketua satu kaum adalah orang yang terhina di antara mereka. Kemudian seseorang yang dimuliakan kerana ditakuti kejahatannya. Kemudiannya, minuman keras sudah diminum di segenap tempat. Kemudiannya, kain sutera banyak dipakai oleh kaum laki-laki. Kemudiannya, yang ke-13, para artis disanjung-sanjung. Yang ke-14, muzik banyak dimainkan. Dan yang ke-15, generasi akhir umat ini melaknat, yakni menyalahkan generasi yang pertama, yakni generasi sahabat-sahabat. Katanya tuan pengarang rahimahullahu ta'ala. Kemudian sabda Nabi lagi, maka ketika itu hendaklah mereka menanti angin merah atau gempa bumi, ataupun mereka akan diubah menjadi makhluk yang lain. Hadis riwayat daripada Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Hadis ini rasanya biasa dah kita dengar. Siapa yang tak pernah dengar hadis ini pada malam ini, maka mudah-mudahan menjadi suatu ilmu kepadanya. Yang selalu dengar hadis ini, maka menjadi suatu peringatan kepadanya. Hadis Nabi ni, kata ulama-ulama, kalau kita dengar acak kali berfaedah, dengar acak kali memberi guna. Acak kali ni kerap kali lah, orang Terengganu panggil acak kali. Tengok hadis Nabi berulang-ulang, tetap memberi faedah kepada kita orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana percakapan Nabi ini tidak sama dengan percakapan manusia biasa. Percakapan Nabi ni betul lah manusia, tapi manusia luar biasa, bukan manusia biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengurniakan kepadaku jawami'ul kalim, yakni sedikit sahaja bercakap, sedikit sahaja patah yang keluar daripada mulutku. Jawami'ul kalim, memberi makna yang sangat luas, memberi makna yang sangat mendalam. Sebab itulah tidak pelik kita tengok hadis Nabi dikupas oleh ulama-ulama sehingga menjadi kitab berjilid-jilid, bakal jadi ratusan muka surat. Kataan sedikit saja tetapi memberi makna yang sangat luas. Itulah perkataan seorang manusia yang sangat agung yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeza dengan manusia biasa, bercakapnya banyak tetapi tidak memberi faedah.
Kadang-kadang cakapnya 2, 3, 14 gunting, tapi tak beri sekepeng pun faedah kepada manusia. Ada pun Nabi, sepatah je Nabi kata, tapi memberi manfaat, memberi faedah, memberi guna. Nabi kata innamal a'malu binniyat umpamanya. Pendek saja, tetapi dalam bab niat ulama-ulama kupah pula sehingga menjadi kitab, sehingga menjadi bab, sehingga menjadi suatu benda yang sangat penting di dalam ibadah. Ini di antara keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini perkataan Nabi yang telah lama, ribuan tahun dah Nabi sebut hadis ni, tapi masih lagi dibaca, masih lagi diulang-ulang, masih lagi diulang-ulang. Sebab itulah kita katakan orang yang tidak ada kitab-kitab hadis di rumah, maka dia teramat-amat rugi, kerana dia tidak mempunyai khazanah yang sangat bernilai, harganya tidak disimpang di rumah. Kitab-kitab hadis belilah kalau boleh. Jual di kedai-kedai buku tu, kitab-kitab Sahih Muslim, kitab-kitab hadis Sahih Bukhari, tak mahal pun, biar ada di rumah masing-masing. Nampak? Biar tak pandai baca pun, mudah-mudahan anak cucu cicit kita baca. Kita tak pandai Arab ustaz, beli hak Melayu. Dia ada terjemahan macam-macam lah ni. Siap dengan syarah dah pula. Allah Rabbi, mudah sangat nak ngaji dia ni biar ada masing-masing. Nampak? Walau kita dah baca, mudah-mudahan anak kita dah baca. Nampak? Tak apa, habis duit untuk kitab tak ada masalah, tak rugi pun. Kalau mak tak dah baca, ayah tak dah baca, anak baca, pahala tetap dapat kepada ayah, tetap dapat kepada mak. Faham? Ini kelebihan kitab-kitab agama. Nampak? Biar ada 1-2 almari kitab-kitab agama, kerana faedahnya besar. Tapi kadang-kadang manusia dalam kitab agama dia beraluh, nak beli tu beraluh. Dengar kata RM35, Allah mahalnya lah. Siapa RM35 kitab? Allah bagi dia mahal. Tapi spoilernya harga RM800.5. Jorangnya si mana harga RM580. Allahu Rabbi. Bukan sebatang jorang, 5-6 batang kena malai. Ni di antara umat akhir zaman. Dalam bab agama dia berasa rugi tak mau. Kalau berkorban, kalau maknanya kita ni habis duit dalam bab agama, berasa rugi sangat-sangat. Ni di antara penyakit umat akhir zaman. Jadi hak Nabi sebut pada malam ini 15 bala, 15 maksiat yang akan menurunkan bala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diceritakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kadang-kadang kita menjadi suatu kemuskilan. Pasal apa sahabat Nabi? Kalau Sayyidina Umar, kita kata radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar, kita kata radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman bin Affan, kita kata radhiyallahu anhu. Tapi bila sebut Sayyidina Ali, tiba-tiba ada yang mengatakan karramallahu wajhah. Kenapa tidak katakan Sayyidina Umar karramallahu wajhah? Di antara keistimewaan sahabat, masing-masing mempunyai keistimewaan masing-masing. Kata setengah ulama, digelar Sayyidina Ali dengan karramallahu wajhah kerana Sayyidina Ali ini Allah Ta'ala muliakan wajahnya kerana tidak pernah menyembah berhala, tak pernah sujud kepada Tok Pekong. Jadi tak pernah sujud pada Tok Pekong, maka dimuliakan akan wajahnya. Maka dikatakan apabila kita menyebut Sayyidina Ali, sunat kita kata karramallahu wajhah. Kalau kita nak kata radhiyallahu anhu pun boleh juga, tak ada masalah. Cuma di antara gelaran panggilan Sayyidina Ali ini karramallahu wajhah, kerana tak pernah sembah Tok Pekong, tak pernah sembah berhala. Sahabat-sahabat lain dah juga serau 3-4 kau, Sayyidina Ali tak pernah. Itu di antara keistimewaan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kata Sayyidina Ali,
bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila umatku telah melakukan 15 perkara, maka bala pasti akan turun kepada mereka. 15 perkara ni hak kita baca tadi, nampaknya semua telah berlaku. Apa jua lah kalau tanda kiamat kecil, kalau kita bilang hari ni berlaku dah, kata ulama-ulama. Laki-laki memakai sutera berlaku tak lah ni? Berlaku. Perzinaan yang sangat meluas berlaku tak? Habis. Arak diminum merata tempat. Allah, tak akak nak minum lah. Nah, bahkan open pula jual arak. Kedai ni boleh beli. Kena balik terimang boleh beli arak. Mudahnya nak beli air kecing syaitan. Apa lagi apabila suami isteri derhaka kepada suami ni, banyak juga berlaku. Nampak? Banyak yang berlaku. Apabila apa lagi? Kalau kita sebut apa jualah tanda-tanda hak kecil-kecil, maka semuanya telah berlaku. Tunggu hak besar-besar lah pula. Tunggu Ya'juj Ma'juj. Tunggu turun Nabi Isa alaihi salam. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 15 perkara maka bala pasti akan turun kepada mereka. Yang pertama, apabila harta kekayaan negara beredar di kalangan orang-orang tertentu sahaja. Harta khazanah negara beredar kepada orang-orang tertentu sahaja. Sedangkan dalam Islam harta negara wajib dibahagikan sama rata kepada semua rakyat. Inilah yang dilakukan pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Cerita yang sangat popular kita dengar. Sayyidina Umar membahagikan kepada rakyat kain 1 meter seorang. Dan Sayyidina Umar juga 1 meter. Tiba-tiba satu hari Sayyidina Umar dapat 2 meter, boleh buat baju. Hak rakyat dapat semeter saja. Tiba-tiba ada rakyat yang kritik, ada rakyat yang condemn. Kerana mu Sayyidina Umar, kami dapat semeter, mu dapat 2 meter, boleh buat jubah, boleh buat baju, kami tak boleh buat benda. Cek semeter, boleh buat baju budak tadika sekolah. Kerana mu tak ada gitu. Padahal Sayyidina Umar dia dapat 2 meter kerana bahagian anaknya diberikan kepadanya, maka dapat 2 meter hadiah daripada anak sendiri, maka dia boleh buat baju. Nampak? Ini adilnya khalifah, adilnya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu secara asasnya keadilan yang wajib dilaksanakan oleh pemimpin-pemimpin di dalam negara. Tapi adakah berlaku sedemikian? Nampaknya begitulah, tak berlaku. Rakyat boleh 2, 3, 400. Pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin boleh 3, 14 juta seorang. Ini tidak adil. Tidak adil. Bila tidak adil macam mana? Tak macam mana? Hari akhirat akan disoal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun 1%, walaupun RM1, walaupun RM1, Allah Ta'ala tanya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baca semua tu imam. Dalam sembahyang, apa maksudnya? Kata Allah, barang siapa yang melakukan amal baik walau besar zarah, yarah, pasti dia akan tengok bila tu? Pada hari akhirat. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan perkara-perkara yang jahat walau besar zarah, yarah, pasti dia akan tengok juga. Allahu Rabbi, bayangkanlah. Harta negara bukan RM1, bukan RM5,
kena molek berjuta-juta. Diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, pemimpin-pemimpin yang zalim. Bagaimana mereka nak berhadapan dengan Allah? Bagaimana mereka nak masuk syurga Allah? Kata ulama-ulama, seorang saja rakyat yang pemimpin itu tidak adil kepadanya, maka pemimpin itu di padang mahsyar pada hari kiamat, tangannya dibelenggu pada tengkoknya. Yakni tidak terlepas. Seorang rakyat dia buat tak adil, mana dia berlaku zalim, maka kedua tangannya dibelenggu hari akhirat, ikat ditekuk. Allahu Rabbi. Tu baru seorang. Dah kalau sekapau kalau 5-16 hutin negeri, Allahu Rabbi, bayangkanlah. Sebab tu jawatan bukanlah suatu keuntungan, tetapi satu amanah yang wajib dipikul. Berat nanangnya umat akhir zaman, jawatan direbut menjadi rebutan ramai jawatan. Zaman Nabi, zaman sahabat-sahabat, bila kewafatan Nabi, sahabat-sahabat berebut dah nak jadi pemimpin. Ya, sahabat-sahabat berebut, tapi berebut untuk menolak akan jawatan. Itu zaman sahabat-sahabat. Bukan berebut jawatan, berebut nak tolak jawatan. Saya tak layak. Mu masih ada nama layak, aku tak layak. Sayyidina Abu Bakar lebih layak menjadi khalifah. Allahu Rabbi. Zaman kita ke, aku yang layak. Aku lebih layak daripada dia. Tu kata mabuk. Dak mabuk tak ada daun ketul dah, mabuk tai ayam tu. Berebut jawatan. Ni nak jadi tu imam lagi, nak jadi pengusi lagi, nak jadi mendahari lagi, nak jadi itu lagi. Banyaknya jawatan. Allahu Rabbi. Bukan salah ambil jawatan, tetapi nak kepada jawatan pasti tidak dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ceritanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Cici bagi Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Cerita yang sangat popular. Memerintah tak lama, 2 tahun lebih je, tapi pemerintahannya adil, sehingga dikatakan serigala boleh berkawan dengan kambing. Binatang buah menjadi jina. Allahu Rabbi. Rimau jadi jina. Rimau belang, rimau akor, rimau kotak jadi jina. Serigala kawan dengan kambing. Allahu Rabbi. Serigala ni lambat nampak kambing celup tepung terus. Tapi zaman Umar bin Abdul Aziz jadi baik. Kambing serigala ni kawan baik. Boleh minum air kedai. Makan roti canai. Mana berkatnya pemerintahan orang yang takut kepada Allah seperti Umar bin Abdul Aziz. Sehingga kan harta zakat bertambung-tambung, tidak jumpa asnaf yang layak menerima zakat, kerana semuanya kaya raya, semuanya senang lenang, semuanya tak layak terima zakat. Mu ambil zakat, aku kaya, aku mana layak. Ni zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sehingga harta zakat jadi banyak dah pula. Allahu Rabbi. Dah tak ada asnaf, semua senang lenang mereka. Ni keberkatan turun daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu awal-awal pemerintahan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, apabila dilantik dia menangis. Dia tak mahu jawatan tapi dilantik. Orang lantik dia. Nampak? Maka dia berlari pergi ke masjid dan bersujud kepada Allah, menangis seperti budak-budak menangis. Lalu datang isterinya, wahai suamiku yang tercinta, kenapa menangis ni macam budak-budak ni? Maka jawab Umar bin Abdul Aziz, bagaimana aku tidak menangis? Kerana aku telah dilantik menjadi khalifah Allah. Jaga orang dilantik menjadi pemimpin, dilantik menjadi YB, dilantik menjadi Esko, dilantik menjadi menteri, dilantik menjadi itu, menjadi ni, menangis. Jaga. Ni menangis kemudian sujud kepada Allah dalam keadaan takut. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, bagaimana aku tidak menangis?
kerana aku telah dilantik menjadi khalifah. Kata isterinya, pasal apa mu menangis? Jadi khalifah okey dah. Nah, gaji besar, beli masjid. Umpamanya kalau zaman kita lah, zaman dia tak ada masjid. Okey lah bang. Jadi orang-orang hebat, jadi orang besar-besar. Kata Umar bin Abdul Aziz, aku sangat-sangat takut dengan jawatan. Kalau aku tidak adil kepada rakyat, bagaimana aku nak jawab di hadapan Allah di hari akhirat di padang mahsyar? Allah Rabbi. Ini contoh. Contoh pemimpin yang takwa. Nampak? Tapi payahlah nak jumpa zaman kita dah. Payahlah nak cari pemimpin yang takut kepada Allah. Payah nak cari. Orang ramai tak pemimpin takut kena potong elang. Waktu ramai tu. Takut tak boleh projek. Waktu ramai tu beriak cok pemimpin gitu tak boleh. Kita nak pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ringkas dah. Kemudian yang kedua, apabila amanah dijadikan sumber keuntungan, amanah dia nampak untung je. Nampak? Tak nampak amanah tu satu bebanang. Tak nampak amanah tu suatu perkara yang dipertanggungjawabkan lagi pada hari akhirat. Allah Ta'ala tanya, Allah Ta'ala soal. Tapi nampaknya bila aku dapat jawatan ni, bila aku boleh jawatan ni, nampak dah situ. 16,000 sebulan. Nampak dah 35,000 sebulan. Nampak dah elang tu begini. Nampak keistimewaan begini. Nampak tu. Terhijab dengan kesusahan akhirat, terhijab dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiganya, apabila zakat dijadikan hutang. Maksud zakat dijadikan hutang itu bertambah ramai orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Ramai orang tak mau keluar zakat ni. Sedekah dia ada dua, sedekah sunat, sedekah yang wajib. Sedekah sunat yang kita bubur dalam tabung masjid, yang kita beri pada anak yatim, yang kita beri pada orang miskin, yang kita beri kepada pak saudara kita, yang kita beri kepada APKK kau ada dah. Tu sunat. Yang wajib zakat. Kalau manusia tidak mengeluarkan zakat, maka Allah Ta'ala tidak akan menurunkan walau setitik hujan. Kalau ada orang yang tidak mengeluarkan zakat, dan tu pasal apa turun juga hujan? Kerana adanya binatang-binatang ternak, kerana adanya binatang-binatang yang melata, kerana adanya bayi-bayi kecil, kanak-kanak yang tidak berdosa, kerana adanya orang-orang tua yang lemah. Kalau tidak kerana golongan-golongan ini, kalau tak kerana budak-budak, kalau tak kerana bayi yang kecil, kalau tak kerana orang tua yang lemah, kalau tak kerana binatang, maka tidak akan diturunkan walau setitik hujan. Lepas tu kita kena terima kasih juga kepada binatang. Terima kasih kepada budak-budak, terima kasih kepada orang tua. Kerana apa? Kerana sebab mereka ada di atas muka bumi inilah masih lagi Allah Ta'ala menurunkan akan hujan. Kita ni kadang-kadang khianat ke binatang. Haji ni dah suka ke kucing. Nampak jumpa kucing ni sepak. Siapa musim ligat. 3 kali musim atas angin, semak celah almari. Jenis tak suka kucing. Ada jenis simbah dengan kayu, simbah dengan api lah apalah. Allahu Rabbi ni zalimnya manusia. Tak jenis kurung untuk beri makan. Ni. Kemudian yang keempatnya, apabila suami mengikuti kemahuan isteri, suami ikut kehendak isteri. Lagu mana tu? Suami boleh dah ikut kehendak isteri? Boleh. Yang tak boleh ikut kehendak isteri yang melampau, kehendak isteri yang haram. Ni tak boleh ikut. Isteri kata, bang datang ni kita pergi makan angin, yang sekali PKP habis dah. Boleh dah rentah daerah.
boleh dah makan angin. Kita pergi Langkawi sekali. Baru ni kan bagi Langkawi, makan angin, beli pinggan makuk. Betul tak? Bila diumumkan boleh berjalan dah, boleh makan angin dah, dia pergi makan angin sungguh. Lepas tu kita katakan wabak COVID-19 ini berjaya ataupun tidak mentarbiah jiwa raga kita. Tengok hati kita cenderung ke mana apabila kita telah bebas. Nah, hati kita ni, hati sanubari kita ni condong ke mana? Kalau condong pergi ke rumah Allah, Allah lamanya tak pergi masjid, Allah lamanya tak semayang Jumaat, Allah lamanya tak duduk dalam majlis ilmu. Dulu tak boleh pergi, sekarang boleh pergi dah. Alhamdulillah. Berasa nak perginya. Tempat tu awal-awal kita pergi dulu menunjukkan tarbiyah wabak ini berjaya untuk kita. Kerana Allah Ta'ala tidak menurunkan wabak atau ujian semata-mata, melainkan Allah nak suruh kita balik pada Allah, kembali kepadanya, balik kepadanya, menagungkan kebesarannya. Tapi nampaknya kebanyakan daripada kita apabila telah bebas ke sana kemari, pergi ke tempat-tempat pelancongan. Shopping mall, dok shopping mall, kedai, dok kedai, pasar malang, dok pasar malang, sekayu, dok sekayu, air terjun, dok air terjun, sampai kena pada air je. Mampu kerah tu. Hak sana Langkawi, Allah. Tak cukup bingang makuk nak makan kedai. Langkawi. Jom ramai-ramai Langkawi. Haram ke pergi Langkawi? Tak haram. Tu ustaz macam marah je pergi Langkawi? Tak marah. Cuma hati kita lebih condong ke mana dahulu, dunia atau akhirat. Tak salah pergi makan angin di mana-mana, tapi rumah Allah hadir. Rumah Allah bakat-bakat hadir. Majlis-majlis ilmu bakat-bakat hadir. Kerana kita orang Melayu Islam masih lagi jahil dalam bab agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau umat Melayu Islam pada hari ini terutamanya tak jahil, maka kita tak akan dapat lihat, kita tak dapat tengok lah hak pelik-pelik berlaku dalam TV, dalam internet, dalam TikTok, dalam Facebook, dalam Instagram. Maka kita boleh lihat hari ni hak pelik-pelik saja keluar dalam Facebook. Orang Islam tetapi menayangkan akan aurat. Orang Islam tetapi berzina, rakam letak dalam Facebook, rakam letak dalam YouTube, rakam letak dalam macam-macam, supaya orang boleh tengok. Nabi ni Allah Rabbi sayangnya kepada umat, datangnya Nabi tutup akan aurat manusia, aurat umat. Lebih lagi perempuan. Al-mar'atu aurah, kata Nabi. Perempuan ini aurat. Sehingga tidak boleh buka aurat itu, melainkan di hadapan yang halal. Siapa yang halal melihat aurat kita? Suami kita. Siapa yang halal melihat aurat suami? Isteri dia. Nampak? Tapi yang berlaku pada hari ini adalah wanita-wanita Islam menayangkan akan aurat-aurat mereka publik, di khalayak ramai. Tak cukup dengan baju ketat, pakai seluar ketatnya buang baju pula, Allahu Rabbi. Ditayangkan tak cukup dengan anak dara, bini orang tayang pula aurat di khalayak ramai. Tak cukup dengan bini orang, mak orang pula tayang aurat, tayang kepala, tayang rambut, tayang tu, tayang ni, macam-macam tayang. Tak cukup dengan mak orang, tu orang pun tayang macam-macam tayang. Spare banyak, spoiler lah, race park lah, time meeting lah, signal lah, macam-macam Allahu Rabbi. Ini semua asbab kejahilan yang melampau. Kalau kejahilan yang sedikit, dimaaf. Maksudnya dimaaf apabila belajar lah. Kalau tak belajar, tak maaf. Nampak? Dengan syarat belajar. Kita baca Fatihah, ada salah. Kita orang baca siratal ladzi, dia baca siratal labi.
Tapi dalam proses belajar, maaf ada syarat. Maksudnya semayangnya sah. Semayang dia sah walau siratal ladzi. Kerana dia dalam proses belajar. Tapi orang ni tak belajar, baca dalam semayang siratal ladzi tak sah. Hak mana siratal ladzi? Nah, siratal ladzina an'amta alaihim. Dia siratal ladzina an'amta alaihim. Siap jadi imam. Makmum belakang sedap kepala otak mu sedap. Nah, tak boleh. Tapi sah semayangnya kalau di dalam proses belajar. Cuma tak boleh jadi imam lah kalau siratal ladzi. Nah, kalau nak jadi imam juga, makmum belakang kena siratal ladzi belaka. Nah, kalau 50 orang semua siratal ladzi belaka, sah. Nah, tapi kalau belakang ada siratal ladzi, imam siratal ladzi tak sah. Nah, dia gitu. Batu betul orang belajar ni. Orang belajar ni, apa juga kesilapan yang dia buat, banyak kemaafan dalam hukum syarak. Lepas tu kena belajar dah. Belajar. Belajar ni tidak ada titik noktah. Nampak? Walau telah khatam kitab, tapi tak habis lagi belajar. Khatam lah kitab, habis dah belajar? Tak habis lagi. Kitab lain ada lagi. Ilmu lain melambak-lambak lagi. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, makin banyak aku belajar, makin aku sedar bahawasanya aku ini bapak jahil. Tu Imam Syafi'i, bukan Haji PI. Nah, kita baru belajar 3 muka surat berasa alim dah. Nampak? Hari ni netizen tolong betul fatwa ulama. Hebatnya netizen. Ngaji di mana? Tak ngaji Google. Tapi berasa hebat dah. Fatwa tu guru, fatwa ulama, netizen tolong betul. La ilaha illallah. Ni akhir zaman. Nah, dia boleh kondeng pula ulama tu tak betul, tak haram, sepatutnya tak haram. Aduh. Masalah. Berasa pandai. Tak pandai, tapi berasa pandai. Nampak? Tak belajar dah pula. Nampak? Dia panggil jahil murakkabun. Jahil murakkab. Dah lah bodoh, tambah belajar pula. Kalau kita bodoh, belajar, okey. Baguslah. Tapi tak mau belajar, dah lah jahil, sombong pula untuk belajar. Kemudiannya, jadi kehendak isteri boleh ikut. Abang ni balik daripada masjid, boleh tak abang beli cah kuih tiaw? Boleh, tak ada masalah tu. Baik, esok birthday saya nak jemput kawan-kawan, jadi boleh tak saya? Esok satu hari saya tak mau pakai tudung depan kawan-kawan saya. Kawan-kawan awak laki-laki ke perempuan, awak datang ke suami mereka lah. Kalau begitu wajib pakai tudung. Bang, dalam tu kawan-kawan saya ada hak datuk, ada hak Tan Sri, tak kira. Mana besar Tan Sri datuk dari Allah Ta'ala. Tak? Kita besar makhluk daripada Khalik, besar manusia daripada Allah. Allah Rabbi, berat menanam. Berat menanam. Tak boleh dah. Suami tak boleh izin. Haram kita izin. Walau suami izin tetap haram, berdosa. Esok awak tak mau pakai tudung ke? Tak mau pakai tudung. Dan nampak kawan-kawan saya semua orang hebat-hebat. Tak saya nak pakai tudung macam Zah-Zah dah pula. Tak boleh. Haram. Berat dah berat umat akhir zaman. Allah Rabbi. Peraturan makhluk ikut sangat-sangat. Peraturan Allah ditohok dalam longkang. Undang-undang manusia ikut sangat-sangat. Siapa takut? Keluar dah daripada rumah, U-turn balik ayah. Pasal apa? Tertinggal emas. Tak ingat bawa emas. Pasal apa tak ingat bawa emas? Tak apa, pergi je lah kerja tak pakai emas pun tak apa. Tak mana boleh, nanti kena saman.
Nampak? Tu, tengok. Bukan tak boleh pakai mask lah. Tapi pasal apa dalam bab mask kita sangat-sangat ikut. Tapi dalam bab peraturan Allah pasal apa kita abaikan. Kena molek orang puang mask pakai, nampak mata 2 biji. Tapi tudungnya tak pakai. Mas ni peraturan manusia, suruh pakai tudung peraturan Allah, maka Allah dikecil-kecilkan, makhluk manusia dibesar-besarkan. Kok mana kita? Kan kita balik nak berjumpa dengan Allah kan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami, bukan ini. Kalau ini sesungguhnya aku saja, orang lain tak tahulah. Tak, inna jamak. Sesungguhnya kami semua, kami ni termasuk aku, anak aku, bini aku, pak dara aku, mak aku, bapak aku, semua makhluk lillah, milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kami juga secara kesemuanya satu hari nanti akan balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkanlah kita balik kepada Allah dalam keadaan penuh dosa, penuh maksiat, penuh kederhakaan pada Allah. Maka pintu syurga mana kita nak masuk? Kita nak masuk pintu sedekah, kita tak kuat sedekah. Kita nak masuk pintu tahajud, kita tak tahajud. Malam-malam kita tak bangkit tahajud, bangkit pun kita bangkit kecing. Tak, tu pun tak tahan dah. Penuh dah pundi kecing, bangun jugalah. Tengah-tengah kecing, buka sebiji je mata. Nampak? Tadi nak masuk pintu tahajud, tak tahajud mana lah. Kalau tahajud pun 2 rakaat 8 tahun. Kita nak masuk pintu jihad, kita menakut. Nak jihad macam mana? Pegang senapang pun keluar tahi. Kita nak masuk ke pintu mana? Apa jua pintulah yang kita boleh buat. Itu kata ulama-ulama, carilah apa jua amal kebajikan yang kita boleh buat. Istiqamah. Mudah-mudahan ianya dapat menheret kita masuk dalam syurga Allah. Kita boleh bantu orang Islam dengan wang ringgit. Bantu. Pasal kita duit banyak. Sama banyak dengan Ronaldo, tak ada masalah. Bantu orang Islam. Orang nak buat masjid, tolong. Orang nak buat pondok, tolong. Orang nak buat madrasah, tolong. Orang nak bagi atak surau, tolong. Pasal kita banyak duit. Kita tak ada duit. Dalam kocek ada RM1.50. Tu pun duit mertua. Tak ada duit. Saya ni naik Honda Cup. Sekali isi minyak RM1. Tu pun angkat, sekali angkat ada tempat-tempat duduk kursi-kursi. Tak ada duit, tak ada apa, kita sumbangkan tenaga kita untuk Islam. Nampak? Lepas tu saya puji orang-orang muda yang buat live. Yang bawa kamera, bawa handset. Kadang-kadang dia buat habis duit dia untuk bayar internet, untuk buat live ustaz-ustaz tu alim ulama. Untuk maknanya kebaikan bersama. Kita nak buat live, kita malas dah. Ada budak-budak tolong buat live. Kita tolong dengar je lah. Nampak? Manfaatnya besar. Batu orang muda-muda yang terlibat dengan rakaman seperti ini umpamanya, saya ucapkan tahniah. Kerana apa? Kerana dia telah pun menjadikan satu amal kebajikan seumpama ini jariah, insya-Allah. Kalau dia mati, live ini atau video-video yang dia upload, pahalanya akan jariah, pahalanya akan berpanjangan. Buatlah. Yang buat banner yang tukang edit, buat poster. Ni semua khairat, ni semua kebaikan belaka. Kalau kita nak ngajar, kita tak pandai. Nampak? Jadi orang yang menuntut ilmu. Kemudian yang seterusnya, anak-anak
derhaka kepada ibunya, anak-anak derhaka kepada mak dia. Ini di antara maksiat yang bakal menurunkan bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Anak derhaka kepada mak. Allahu Rabbi. Lepas tu ada cerita benar yang kita dengar kan. Cerita si tanggang. Itu contoh. Anak derhaka pada ibu. Sedangkan dengan teman-temannya, dengan kawan-kawannya, dia melakukan kebaikan. Dengan kawan-kawan baik, dengan mak jadi jahat dah pula. Dengan kawan-kawan cakap lemah lembut, dengan mak cakap kasar. Ini contoh yang dilakukan, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Kadang-kadang dengan sebab ikut cakap bini, jadi tak taat kepada mak. Bini kata, awak nampak kerek sangat balik rumah mak awak tu. Pasal balik-balik lepas ni. Awak balik juga siap awak. Tak balik. Kata bini dia tak bagi langsung balik. Awak kalau balik rumah mak awak, siap awak. Awak tidur kat luar. Allah. Macam-macam. Hugutan. Bodohnya orang lagi ikut juga. Dia ikut juga isteri dia. Isteri tak bagi balik rumah mak, tak balik. Allah Rabbi. Padahal suami, walau dia kahwin 4 sekalipun, wajib juga dia taat dan mendahulukan akan ibunya. Wajib dah. Pak bini dia. Wajib juga dia taat kepada ibunya dan mendahului ibunya, mendahulukan ibunya. Hari ini dah berlaku kita. Hari ini bini nombor 1, mak nombor kejam. Mak nombor 18. Bini dulu. Bini kata balik. Bini kata jangan keluar. Jangan pergi rumah mak. Tak pergi rumah mak. Ni dipanggil anak-anak beruk, dipanggil Tak setuju. Itulah hakikat umat akhir zaman yang buat mak bapak dia seolah-olah lebih daripada hamba abdi. Allahu Rabbi. Mak yang melahirkan, ayah yang mencari nafkah. Daripada kecil sampai besar. Daripada kita tak kenal dunia sampai kenal dunia. Daripada besar tapak tangan lah ni besar gajah dah. Bagaimana kita boleh melupakan akan jasa ibu bapa kita kerana orang-orang yang baru kita kenal. Siapa dia orang yang baru kita kenal? Umpamanya kawan-kawan kita. Kawan-kawan kita baru ni kita kenal dia. Baru 2-3 tahun ni kita kenal dia. Isteri kita baru lagi kita nikah dengan dia. Tapi pasal apa? Orang yang melahirkan kita, yang menumpangkan rahimnya di dalam perutnya selama 9 bulan, maka kita derhaka kepadanya. Kerana bagi kita mereka tak penting lagi. Kerana apa? Kerana telah tua. Kerana tidak ada harta. Kerana menyusahkan. Kerana busuk. Kerana berakhir berebet. Betul tak? Ini umat akhir zaman. Maka ini maksiat yang bakal diturunkan bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya yang seterusnya, suara-suara ditinggikan di dalam masjid. Suara-suara ditinggikan di dalam masjid. Maksudnya apa? Tak boleh bercakap hal dunia di dalam masjid. Boleh tak kita nak bercakap hal dunia dalam masjid? Jawabnya ulama-ulama, kita nak bercakap hal dunia di dalam masjid, hukumnya boleh. Tetapi perlahan. Nampak? Jikalau melampau, nampak? Banyak sangat, maka menjadi makruh. Jikalau mengganggu ibadat orang, mengganggu sembahyang orang, maka hukumnya adalah haram. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, katanya Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, hendaklah kamu mendoakan kepada orang yang berniaga di masjid agar Allah Ta'ala tidak menjadikan jualannya laku. Hendaklah kamu berdoa kepada Allah agar orang yang mencari barangnya yang hilang di masjid, agar barangnya tidak ditemui. Maksudnya apa?
Maksudnya pada zaman dulu orang cari barang, orang akan datang masjid. Kemudian ni buat bising. Kalau hilang barang datang masjid, tetapi tidak bising, itu tak ada masalah. Yang disuruh berdoa supaya barangnya yang hilang itu tidak ditemui, maksudnya dia datang masjid kemudian dia buat bising, dicari barang dia. Kalau zaman dulu kot kambing, lembu, unta, ada nampak tak kambing hamba, dia nampak doa, siapa dia nampak anak kambing hamba, bising bangau. Orang tengah semayang dia cari kambing, maka doakanlah dalam hati agar kambingnya atau barang yang dicarinya tidak ditemui. Kerana apa? Mengganggu ibadah atau membuat bising dalam masjid, atau dia berniaga di masjid. Dia buat macam pasar malam, RM3, RM3, maka doakan perniagaannya agar tidak laku. Kerana apa? Mengganggu ibadah. Tidak hormat akan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah Allah wajib dihormati. Tanda kita hormat rumah Allah, kata ulama-ulama, apabila kita masuk dalam masjid, maka sunat kita solat tahiyat masjid 2 rakaat. Tanda kita hormat rumah Allah. Tanda kita hormat masuk dalam Masjidil Haram, kita tawaf. Atau beza Masjidil Haram dengan masjid-masjid lain. Kata setengah ulama, masuk Masjidil Haram tidak disunatkan, awal-awal tidak disunatkan tahiyat masjid, tapi sunat tawaf dulu. Ada pun selain daripada Masjidil Haram, masuk saja dalam masjid, jangan duduk lagi, sunat solat tahiyat masjid 2 rakaat. Tanda kita hormat itu rumah Allah. Tanda kita hormat rumah kawan kita, maka sunat kita beri salam kepada rumah kawan kita. Kita nak pergi rumah kawan ni, siapa rumah dia, jangan panggil nama, beri salam. Tanda kita hormat tuan rumah. Walau tuan rumah tu adik-beradik kita, kandung, beri salam. Tu tanda kita hormat dia. Setengah daripada masyarakat Melayu panggil nama. Di rumah kan panggil nama. Mentang-mentang dia baik sangat dengan jiran ni sebelah, dia pergi rumah sebelah, dia panggil nama. Cik Jah, hei! Punya. Orang beri salam, dia nama panggil nama. Nabi ajar beri salam dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. 3 kali. Lebih dari 3 kali tuan rumah tak jawab balik. Tu Nabi ajar, ulama-ulama ajar. Kita jawab. Pergi rumah orang bukan kata 3 kali, 300 kali tak balik-balik. Pasal apa? Jahil, tak mengaji. 3 kali balik je. Nak balik macam mana? Dia ada dalam rumah ustaz. Betul, dia ada. Barangkali pada hari itu dia tidak bersedia untuk menerima tetamu. Walaupun kita dengar ada suara dia, suara anak dia, suara bini dia beledek. Barangkali dia pada hari itu tak bersedia untuk menerima tetamu. Atau mungkin dia dengar dah suara kita beri salam, dia malah layan. Kerana dia di tuan rumah. Atau dia tidak dengar. Dia tidur dia apa dah. Jadi banyak kebarangkalian. Maka 3 kali sudah memadai, kita beri salam. Tu bab lain pula lah. Kemudiannya, budak-budak boleh pergi masjid ke? Kan biasa budak-budak buat bising. Budak-budak boleh pergi masjid. Bahkan budak-budak elok kita bawa pergi masjid. Takkan dia buat bising kan budak-budak? Memang dah. Jadi suruh dia senyap. Kita masa budak-budak itu bising enggak dah. Suruh dia senyap. Bawa budak-budak anak-anak kita dah. Suruh dia senyap. Semayang molek adik-adik nampak? Abang lo semayang molek tengok adik cunggu je semayang molek. Kalau tak semayang molek kekok kepala dia 3 uti. Jangan bisingnya marah dia orang. Okey. Mana ada budak-budak tak bising? Biasa budak-budak biasalah bising. Jadi bising mengganggu orang semayang, barulah kita kena jaga. Kita kena memberi nasihat, kita kena conquer dia. Dia gitu.
Ada setengah AJK tak bagi budak-budak hadir, tak bagi budak-budak datang. Budak-budak tak boleh datang. Nah, kita AJK Imam Bilal, tugas kita menarik sebanyak ramai jemaah hadir rumah Allah. Lebih-lebih lagi ni. Lama dah orang tak hadir rumah Allah ni. Waktu ni kita guna peranan kita, kita guna kuasa kita, kebijaksanaan kita, tarik lebih ramai pengunjung datang rumah Allah. Muhasabah diri, membesarkan Allah, bermunajat kepada Allah, pakat-pakat berdoa supaya wabak ini diangkat oleh Allah. Tapi nampak-nampaknya kita menjauhkan diri daripada Allah, menjauhkan diri daripada rumah-rumah Allah. Sedangkan kedai-kedai, mall-mall, tempat-tempat pelancongan, makangi penuh dengan manusia. Bagaimana Allah Ta'ala nak angkat wabak? Bagaimana Allah Ta'ala nak angkat kesusahan yang kita alami sekarang ini? Kemudiannya, yang menjadi ketua suatu kaum adalah orang yang terhina di antara mereka. Maksudnya orang yang tidak layak langsung dilantik menjadi orang-orang besar, menjadi pemimpin, menjadi ketua-ketua. Orang yang tak layak. Maksud orang terhina di antara mereka ni, orang tak layak langsung. Dia kita nak buat jadi imam ni orang yang layak. Orang tak layak tak boleh jadi imam. Walau dia anak tu imam. Dia anak imam tapi dia tak reti baca Fatihah. Atau dia baca Fatihah raya orang pang. Kata tak boleh jadi imam. Awak tak boleh jadi imam. Saya anak tu imam. Betul dah. Tapi awak tak pandai Quran. Awak tak ingat surah Fatihah. Mana boleh jadi imam? Umpamanya contoh. Nampak? Jadi dalam bab ni kita kena hati-hati. Ini juga merupakan maksiat, bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya yang seterusnya, seseorang yang dimuliakan kerana kejahatannya, bukan dimuliakan kerana keilmuannya, kebaikannya, tetapi kejahatan. Ulama-ulama dimuliakan kerana keilmuannya. Imam Syafi'i, Imam Syirazi, Imam Hanbali, Imam Maliki, Imam Bukhari dimuliakan sehingga ke saat ini kerana apa? Ilmunya, kebaikannya, jasanya kepada kita, jasanya pada Islam. Tetapi akhir zaman, maksiat yang berlaku, orang hormat seseorang kerana dia jahat, hormat seseorang kerana dia zalim, hormat seseorang kerana dia kaki maksiat. Ini benda-benda yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang seterusnya, minuman keras sudah diminum di segenap tempat. Minuman keras ni arak lah. Diminum di segenap tempat. Tidak lagi ada tempat sembunyi-sembunyi. Nampak? Minum arak public. Siap mabuk. Lepas tu bawa kereta. Lepas tu langgar orang pula. Orang pula mati. Allahu Rabbi. Ni banyak berlaku zaman kita. Lepas tu undang-undang wajib diperketatkan dan wajib diambil tindakan pemabuk-pemabuk yang menunggang, yang bawa kereta, bawa motor, yang langgar orang apa semua, dengan hukuman yang amat-amat keras, supaya memberi pengajaran kepada mereka-mereka yang ada keinginan nak mabuk dan nak minum arak, yang nak bawa kereta, bawa motor. Tak boleh berlembut dalam bab ni. Apatah lagi menyebabkan kecederaan, menyebabkan nyawa orang. Tak boleh main-main. Mana-mana pemimpin-pemimpin yang ada kuasa wajib buat undang-undang yang lebih keras. Kalau tidak, pasti bertanggungjawab hari akhirat. Akan ditanya oleh Allah. Bukan hari itu ada kuasa ke atas dunia hari itu. Betul tak? Maka apakah kamu gunakan kekuasaan untuk menghalang orang yang minum arak? Apa yang kamu buat? Apa yang kamu ikhtiar? Apa yang kamu usahakan? Bukan kamu menteri hari itu. Betul lah. Apa yang kamu buat? Allahu Rabbi, macam mana nak jawab ni? Tak boleh jawab, kena jawab juga. Tak boleh jawab juga, maka dihumbang oleh Allah Ta'ala dalam api neraka.
Faham tak? Baca awal-awal yang duduk di bawah arasy Allah hari akhirat, pemimpin yang adil. Pemimpin yang tidak adil awal-awal lagi dihumbang oleh Allah dalam neraka. Pemimpin yang zalim. Nampak? Kemudiannya, kain sutera banyak dipakai oleh kaum laki-laki. Ini haram juga. Tak kira lah mempangkat apa. Haram pakai baju sutera bagi kaum laki-laki. Kaum perempuan ni boleh lah. Orang puang nak pakai baju sutera boleh. Nak kapankan dengan sutera pun boleh. Kata ulama boleh. Orang puang dia nak kapang ni, kata dia pesan ke bini ke lelaki dia, kalau kita mati bila-bila bang, kain kapang kita sutera je. Kau ada muah. Tak haram. Nampak? Boleh kita tunaikan. Tapi kalau laki-laki haram dikafankan dengan sutera. Walau dia kaya. Allah, kaya sungguh dah dia ni. Helikopter ada 6 hotel. Parking belakang rumah. Kereta paling murah sekali Lamborghini. Duduk dekat penthouse. Rumah sewa dia 138 buah. Bini 4 orang. Orang gaji bibi 300 orang. Kaya lah dia ni. Tapi haram juga bila dia mati kapang dengan kain sutera, kerana dia laki-laki. Laki-laki haram pakai sutera, kerana kain sutera akan dipakai oleh laki-laki di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Laki-laki haram memakai rantai, haram memakai gelang, tapi akan dipakai oleh Allah rantai dan gelang dalam syurga Allah. Laki-laki haram pakai emas, tapi akan dipakaikan emas oleh Allah dalam syurga Allah. Kita haram minum arak di dunia, tapi ada sungai arak dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak memabukkan. Jadi bukan semata-mata larang, bahkan Allah Ta'ala menyediakan dengan lebih sempurna dan lebih lazat lagi hiburan-hiburan yang sangat istimewa, makanan dan minuman yang sangat istimewa dalam syurga Allah. Cuma di atas dunia ni suatu ujian bagi kita. Nak tengok, mu beriman tak dengan akhirat, mu beriman tak dengan Allah, mu taqwa tak kepada Allah. Nampak? Asal pakai kain sutera. Melainkan kata ulama-ulama, apabila perastosan sutera itu amat sedikit. Umpamanya 5% je sutera. Ada setengah ulama mengatakan harus. Umpamanya ujung lengan ni je sutera, hal lain semua cotton belaka. Hal lain semua kain jin, kat collar ni je sutera. Hukumnya harus, kata ulama-ulama. Kerana peratusannya sangat-sangat sedikit. Walhasilnya tak payah pakai sutera lah. Walau kita kaya macam mana pun, tak usah pakai. Banyak lagi kain-kain yang sejuk-sejuk. Yang kita boleh buat baju, boleh buat pakaian, boleh buat seluar, boleh buat apa. Yang terbaik nak pakai sutera tu pasal apa? Setengah ulama nak mengatakan boleh pakai sutera bagi laki-laki ketika dalam peperangan. Dalam perang boleh. Jadi kalau orang lelaki galak kata nak pakai sutera, biarlah dia pergi perang. Di Palestin ni apa, nak boleh pakai sutera. Ada setengah pandangan mengatakan apabila pakai baju sutera yang original lah, apabila ditetak dengan pedang payah nak lu. Ni kelebihan baju sutera. Cuma dalam peperangan sahaja boleh pakai. Dah pakai-pakai nampak-nampak pergi perang ke tak? Dah perang mana, duduk kedai mamak. Nampak tak bahan tabuk. Dia gitu. Kemudiannya yang ke-13, para artis disanjung-sanjung. Ni ingat sama kita dah lah. Sanjung artis, Allah Rabbi, siapa bodoh-bodoh ke diri. Tak cukup dengan artis Melayu, artis Jepun. Tak cukup dengan artis Jepun K-pop. Tak cukup dengan K-pop Hindustan. Bollywood, Hollywood, Playwood. Habis mengagung-agungkan artis. Bahkan lebih daripada Nabi dah pula. Kena artis lebih kena daripada
kenal Nabi. Kalau nak tanya budak-budak ni Nabi beranak di mana, tak boleh nak jawab rasa. Nabi kita Nabi Muhammad beranak di mana? Lahir di mana? Tanya budak-budak. Nabi beranak kat mana? Iraq, kepala otak mu Iraq. Orang ni kata Mesir, orang ni kata Jordan. Allahu Rabbi ni akhir zaman. Kena ada Muhammad bin Idris, kena Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dah kena. Mu bukan mazhab Muhammad bin Idris ke? Dah mu mazhab ke? Aku mazhab Syafi'i. Nampak? Padahal hak tula je. Sama lah. Nama sebenar Muhammad bin Idris. Tapi oleh kerana kita tak kena, jadi tak tahu. Jadi tak kena. Tapi kalau nama tanya nama artis bank kena duduk mana, alamat, nombor kali telefon, anak ada berapa kali kahwin, berapa kali cerai. Betul tak? Habis 30 juzuk dalam dada kalau bab artis. Allahu Rabbi. Kita tak nafi lah ada artis yang berhijrah jadi baik tu boleh kita ikut. Ada pun artis yang mengarut, artis yang maknanya menyesatkan, melarakan, tak boleh kita ikut. Tak boleh kita jadikan panduan. Jadi panduan orang-orang soleh, ulama-ulama, tok-tok guru. Sahabat-sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muzik banyak dimainkan. Ini sama kita belaka. Muzik banyak dimainkan. Tengah malam muzik, bangun tidur muzik, bangun masuk dalam tandas toilet muzik, masuk dalam kereta muzik, tengah goreng dapur muzik. Tidur dalam muzik. Orang dulu-dulu tidur dalam Tabarakallazi. Tidur dalam Quran, kita tidur dalam muzik. Tidur dalam dengar lagu begitu je. Bengong kita umat akhir zaman. Nampak tak? Tidurlah dengan zikir, tidurlah dengan selawat, tidurlah dengan ucapan syahadah. Itu yang terbaik. Tapi oleh kerana hati kita banyak kotor, maka kita banyak menghabiskan masa kita dengan perkara-perkara yang tidak memberi manfaat. Haram ke muzik? Tak haram. Sedikit-sedikit diharuskan. Dengar selagu dua, dia panggil hobi. Nampak? Tapi start daripada celak butir mata sampai tutup balik, tu bukan hobi, tu gila babi dah dia panggil. Masa mana nak dengar zikir, masa mana nak dengar Quran, masa mana nak baca Quran, ni masalah. Dengar tazkirah biar terasa. Allah terasanya ustaz kata tu tazkirah dia panggil. Kalau tak terasa bukan tazkirah. Tak terasa benda bukan tazkirah. Tu targosak dia panggil. Biar terasa, biar pedih, biar telinga ni tu baru tazkirah. Supaya apa terasa? Supaya kita dapat berubah. Kita dapat berubah, kita boleh muhasabah kesilapan kita yang sangat banyak kepada Allah, terhadap agama kita banyak lara. Kalau tak dengar tazkirah, siapa yang nak nasihat? Siapa yang nak betul silap kita? Ada orang nak betul? Kena balik mak bapa tak tegar anak-anak, isteri, suami tak tegar isteri. Dalam kuliah menegur akan kesilapan kita. Kadang-kadang Allah Ta'ala hadirkan mana-mana ustaz yang jentik hati kita supaya berubah. Dengan ustaz ni tak berubah, dengan ustaz tu tak berubah, dengan ustaz ni tak berubah, dengan ustaz ni berubah. Allah terasanya sampai dalam dada. Allah, alhamdulillah. Satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya yang terakhir sekali, generasi akhir umat ini melaknat dan menyalahkan generasi pertama, yakni generasi sahabat-sahabat. Kutuk sahabat-sahabat, kutuk Sayyidatina Aisyah, kutuk Sayyidina Umar. Betul tak? Allahu Rabbi. Ini benda-benda yang boleh membawa kepada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hina batang tubuh Rasulullah jadi murtad.
Hina sahabat-sahabat berdosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita hina Sayyidina Umar berdosa. Nampak? Kita kata Sayyidina Umar bukan berani nakut ke? Nah, maka berdosa sisi Allah. Nah, Sayyidina Umar bukan pemurah sangat, pemurah aku lagi. Maka berdosa sisi Allah. Tapi bila hina batang tubuh Nabi, hina Rasulullah, maka boleh jadi murtad. Kuda Nabi dah laju mana? Laju kuda aku lagi, atau laju wais suku aku lagi, jadi murtad wal'iyadzubillah. Jangan main Nampak? Jangan hina serban Nabi, jangan memperlekehkan serban Nabi, jangan bermain-main dengan sunnah Nabi, dengan kopiah, dengan jubah. Nampak? Orang kata jilat jari ni selepas makan ni sunnah Nabi. Sunnah apa? Sunnah. Kotor nampak. Tolong jaga akidah. Tolong jaga agama kita. Jangan bagi batal akidah. Batal semayang boleh qadha balik. Kadang-kadang batal semayang kita sedar. Umpamanya tengok semayang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketuk. Sedar. Atau kain belakang kita koyak, kawan kita nampak kat belakang sedar, dia tegur kita, kain pelekat kamu koyak lah, ada besar pinggang, nampak dengan mata, tapi batal akidah tak nampak dengan mata. Sedar tak sedar kena molek bila mati di padang mahsyar, masuk neraka. Pasal apa masuk neraka? Aku kan orang Islam. Islam ke mana? Islam mu batal tu. Pasal apa batal? Hari itu mu hina Rasulullah, mu bermain-main dengan serban Rasulullah, mu bermain-main dengan sunnah Rasulullah. Jadi rosak akidah, jadi batal Islam. Kamu dah ucap syahadah balik. Maka benda-benda macam inilah yang cukup bahaya dan menakutkan kita, dan kita minta berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala. 15 perkara ini mudah-mudahan kita tidak lakukan insya-Allah. Akhir sekali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu hendaklah mereka menanti angin merah atau gempa bumi, atau mereka akan diubah menjadi makhluk lain. Balanya apa? Allah Taala, Nabi kata Allah akan datangkan angin yang merah. Dalam syarah Tirmizi, kitab Tuhfatul Ahwazi, dia kata akan bertiup angin yang berwarna merah yang sangat dahsyat. Allahu Rabbi. Atau diubah jadi makhluk lain, atau terjadinya gempa bumi yang sangat dahsyat. Allah, ni benda-benda yang kita minta berlindung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada terkena kita, ahli keluarga kita, kampung kita, negeri kita dan negara kita, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini memberi manfaat kepada kita bersama, insya-Allah, terutamanya kepada yang menyampaikan dan kepada yang mendengar, insya-Allah. Dan kita harap mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini dapat memberi perubahan kepada kita, tazkirah kepada kita, yang mana insya-Allah kita harapkan sangat-sangat ianya akan menjadikan kita ini hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, yang akan balik menghadap Allah dalam keadaan Allah Ta'ala redha kepada kita dan Allah Ta'ala menerima kita sebagai hamba-Nya, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zayyina bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلاط القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. Artis kalau kait dengan Freemason, kalau berkait dengan dia panggil orang-orang yang mereka itu penyembah syaitan,
yang sedang berkhidmat Dajjal dan syaitan, bila kita terikat, contoh jadi artis dan jadi ahli depa. Ya, depa sponsor kamu. Ya, nama kamu akan cepat besar. Kamu akan cepat masyhur. Maka bila kamu dah naik, tiba-tiba kamu nak masuk Islam, kamu akan dibunuh.